Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma sil mujahidin fi kulli makan. Allahumma adil asyirka wal musyrikin wal nifaq wal munafikin wal kufr wal kafirin wal zulma wal zalimin. Ya qahhar, ya jabbar, ya muntaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali perbincangan kita daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang saya maklum pada minggu sebelum ini, ya, minggu lepas saya tak ada, kebetulan tak ada di Terengganu. Sebelum tu saya dah maklum bahawa insya-Allah kita akan membaca hadis-hadis yang dikumpul dalam kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mastikah Hadis ini antara kitab yang diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hawal Agama sebelum ini, yang disusun daripada 3 orang pengarang. InsyaAllah apa yang kita perhati, apa yang kita lihat, InsyaAllah banyak manfaat yang kita boleh ambil daripadanya. Kita dah bincang sebelum ini hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama. Pada malam ini kita lihat hadis yang kedua bagi siapa-siapa yang di kitab, itulah muka surat 18, ya, muka surat 18. Saya juga difahamkan oleh Imam Ustaz Akhari tadi, insya-Allah mungkin lepas ni ada dibekalkan kitab ini bagi siapa yang ingin memilikinya, insya-Allah, ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam uridu hifzahu fanahatni quraisyun wa qalu taktubu kulla syai'in tasma'uhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha fa amsaktu 'anil kitabati fa dhakartu dhalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa awma'a bi isbi'ihi ila fihi fa qala uktub fa walladhi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Rawahu Dawud, rawahu Abu Dawud, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, katanya, biasanya aku menulis segala yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan hendak menghafaznya. Lalu dilarang oleh orang-orang Quraisy serta berkata, patutkah kamu menulis segala yang engkau dengar, segala yang engkau dengar, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang bercakap dalam masa marah dan dalam masa suka, masa redha. Dalam lafaz hadis disebut yatakallamu fil ghadab war ridha, dalam keadaan marah dan dalam keadaan suka, dalam keadaan redha. Setelah itu aku pun berhenti daripada menulis, kata sahabat ni, ya. Siapa dia ni? Abdullah bin Amr. Kemudian aku menyebutkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Lalu baginda menunjuk kepada mulutnya dengan jarinya sambil bersabda, tulislah, kerana demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya tidak keluar daripada mulutku ini melainkan yang benar. Hadis rawahu Abu Dawud atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ni cerita bagaimana seorang sahabat, iaitulah yang meriwayatkan hadis ini ataupun yang merekodkan hadis ini, yang menyebut tentang hadis ini, iaitulah Abdullah bin Amr. Dia cerita, aku ni sentiasa ataupun sebelum ni menulis apa yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Sebab aku nak hafal, kata dia. Uridu hifzahu. Aku dengar Nabi sebut, aku dengar Nabi sabda, aku tulis. Tujuannya apa? Aku nak hafal. Uridu hifzahu, kata sahabat ni, tujuannya aku nak hafal. Kemudian ada satu golongan Quraisy marah. Dia kata, kamu menulis sesuatu yang kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni manusia, merupakan seorang manusia. Mau tulis daripada dia, sedangkan dia manusia. Kadang-kadang dia cakap dalam keadaan dia fil ghadab, ada masa dia marah. Wa fil ridha, ada keadaan dia masa dia biasa, dia suka, tak ada masalah. Maknanya ada masa dia tak stabil emosinya, ada masa dia stabil. Takkan mau tulis belaka, kata orang yang larang daripada golongan Quraisy. Maka bila begitu, dia pun sebut dalam hadis ini, fa amsaktu anil kitab, aku berhenti. Sebentar lalu mungkin betul akalnya, logiknya. Kemudian dia kata, fa zakartu zalika, aku kemudian cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa awma'a bi isbi'ihi, dia cerita Nabi bahawa dia ceritalah satu sebelum ni dia tulis apa yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut dalam hadis ni, disebut dalam hadis ni disebut dalam hadis ni fa awma'a, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk ke mulut dia. Mulut siapa? Mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Faqala uktub, tulis. Jangan tak tulis, tulis. Demi, kata Rasulullah, fawalladhi nafsi biyadi, demi diriku berada di dalam kekuasaannya, ma yakhruju minhu, tidak keluar daripadanya, maknanya daripada mulut aku ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa haqqun, melainkan yang benar belaka. Jadi hadis ni nak khabar kepada kita bahawa apa yang Nabi sebut tu tak ada yang silap. Dan hadis ni juga, kata para ulama, antara hadis-hadis yang menyokong apa yang ditulis ataupun suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyokong bahawa hadis-hadis Nabi itu disuruh ataupun diminta ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Mana Nabi galakkan, Nabi suruh sahabat tulis. Ada beberapa hadis yang lain, insya-Allah saya akan tengok nanti kalau ada sempat masanya. Tak sempat malam ni, akan datang insya-Allah kita cerita bagaimana ada hadis-hadis yang melarang, ada pandangan ulama. Ada hadis-hadis yang mengharuskan ataupun menyuruh Nabi, menyuruh para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tulis apa yang dengar oleh para sahabat, yang disebutkan sebagai an-nutq, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi lafazkan. Kita akan tengok ada beberapa pandangan ulama dari sudut ini. Baik. Di sini ada beberapa pandangan ataupun perbincangan. Kalau tuan-tuan tengok muka surat yang ke-19 itu, bagi siapa yang ada kitab, dia kata hadis yang diterangkan di sini,
Yang pertama dia kata, ataupun hadis yang kedua, yang pertama kita baca dah hari itu, yang kedua ni dia cerita yang pertama muka surat 19, dia kata penulisan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda. Sahabat Nabi tulis hadis-hadis yang keluar daripada mulut Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda mengizinkan supaya hadis-hadis itu ditulis. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, hadis yang ditulis hari ni sebahagian besarnya dihafal, belum tidak tulis sebahagiannya. Ditulis secara tersusun, ditulis secara maudhu'iyah ataupun secara tajuk-tajuknya. Sebelum ini hadis-hadis dikumpul dalam berbagai-bagai tajuk. Kadang-kadang satu hadis tu dalam satu kitab tu ada berkait dengan hukum, ada berkait dengan akidah, ada berkait persoalan-persoalan hukum hakam diri, keluarga, perceraian, talak, ya, apa lagi zakat, sedekah, jual beli, muamalat. Dalam masa yang sama ada hadis-hadis berkait dengan soal Al-Quran, soal kelebihan, soal fadilat sembahyang, soal solat jenazah dan sebagainya. Bercampur sekali hadis sebelum ni. Kemudian para ulama susun balik. Antaranya kitab yang besar iaitulah Sahihul Bukhari. Betul dalam bab sembahyang, ya, bab fiqh satu bab akidah, bab tauhid. Sama juga kitab-kitab sunan-sunan hadis yang lain. Jadi sini nak cerita kepada kita bahawa peringkat awalnya hadis-hadis ini sebahagian besar dihafal oleh para sahabat, oleh orang-orang selepas mereka, dan sebahagiannya ditulis. Ya. Jadi berdasarkan hadis ini, yang kedua, bahawa baginda mengizinkan supaya hadis-hadis ini ditulis. Yang ketiga, segala yang disampaikan oleh baginda adalah benar. Macam hadis tadi sebut akhir sekali, ma yakhruju minhu illa haqqun, kata Rasulullah. Apa yang keluar daripadanya, daripada mulut aku ini, kata Rasulullah, semuanya benar. Tak ada hak dusta, tak ada hak tipu, tak ada hak syubhat, tak ada hak kita panggil apa istilah hari ini, nawak, tak ada. Semua betul lah tu. Dan yang keempat, anggapan berlakunya kesilapan pada penyampaian baginda adalah anggapan yang tidak berasas. Ada orang dakwa apa hak Nabi khabar tu kadang-kadang tak betul. Kata pengarang salah. Sebab Nabi sendiri sebut apa yang keluar daripada mulut aku ini, dia kata illa haqqun, benar belaka. Ini beberapa dilihat hujahnya yang berkaitan dengan rasionalnya ataupun tuntutan yang ada pada hadis ini. Baik, huraian. Yang pertama dia kata penulisan hadis-hadis Nabi. Baik, kita baca ya, muka surat 19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Baginda adalah sebagai seorang maha guru yang diberi tugas mengajar. Maka segala yang terbit daripada baginda, sama ada perkataannya atau perbuatannya ataupun takrirnya, iaitulah ketiadaan larangannya mengenai perkara-perkara syariat adalah semuanya berupa pelajaran, dan tiap-tiap pelajaran itu ada sahaja orang yang menerima. Jadi dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala bawa syariat. Apa yang Nabi buat itulah syariat. Ya. Nabi datang dia mengajar sahabat. Mekah cara Mekah, Madinah cara Madinah. Di Mekah secara sembunyi, tak secara terang-terangan, sebab masih dalam keadaan sir, masih dalam keadaan rahsia.
dakwah peringkat awalnya. Tapi di Madinah secara terbuka. Ya. Jadi apa saja yang disebut ataupun apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbit, yang keluar, yang bersumber daripada batang tubuh Nabi, peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada apa yang dia cakap, perkataannya, ya, atau perbuatannya, fi'luhu, perbuatannya, ataupun takrirnya. Takrir ni tidak cakap, tidak khabar, tapi tidak larang. Ya. Ada peristiwa-peristiwa Nabi tak larang, Nabi tak suruh, Nabi senyap. Itu panggil takrir. Ya. Nabi tak larang, Nabi tak suruh, tapi Nabi tak kata benda. Ada kasar-kasar insya-Allah kita akan lalu nanti. Maka ini merupakan perkara-perkara yang dikait dengan syariat. Semayang ke, makanan ke, halal ke, haram ke. Ada makanan Nabi tak suruh. Bila tengok sahabat makan, Nabi tak larang, tapi Nabi tak makan. Itu dipanggil takrir. Antaranya disebut dalam kitab-kitab hadis, iaitulah apabila sahabat makan daging tok, hak ada buat majung lah ni tu. Siapa rasa nak makan tok. Tak ada satu hadis yang larang, tak ada satu hadis yang suruh. Nabi tengok dia tak larang. Itu beberapa pandangan lah. Baik. Jadi apa saja yang disandar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah merupakan sumber. Semayang Nabi sebagai sumber syariat, sumber hukum. Nabi bermuamalah, berjual beli, cakap khabar Nabi itu akhlak, sandar Nabi berlaku. Sebahagian besar daripada sahabat-sahabat baginda menerima hadis-hadis ini dengan menghafaznya dalam dada masing-masing. Ramai sahabat yang hafal. Ya. Dalam pada itu ada juga sahabat-sahabat yang pandai menulis, boleh tulis. Mereka tulis hadis-hadis ini setelah terima daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walau bagaimanapun, bagi sahabat-sahabat Nabi, cara menghafaz hadis-hadis itu lebih teguh dari cara menulisnya dan lebih terkawal daripada kesilapan. Kerana tabiat semula jadi orang-orang Arab itu kuat ingatannya. Tambah pula mereka bersifat adil disebabkan kekuatan imannya. Ramai sahabat dikata yang hafal berbanding yang tulis. Sebab apa? Orang Arab terkenal orang yang kuat, hafalan dia kuat. Cuba hati orang Arab ngapal Quran, hebat. Satu lagi budaya dia memang ngapal orang Arab sekarang. Kalau Quran budaya dia, anak-anak yang belum pergi sekolah tu dah pergi ngapal dah rumah tok guru. Orang kita, budaya kita, anak-anak yang belum masuk sekolah ataupun sekolah rendah, budaya kita baca, tak hafal. Budaya Arab dia hafal dan baca secara baik. Itu Quran. Hadis sama juga. Mereka terkenal di peringkat awal dulu orang yang adil. Adil ni dalam erti kata ketaatan kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang haram, dan sentiasa meletakkan neraca iman, neraca takwa dalam buat keputusan. Itu adil namanya. Letak sesuatu asasnya Allah, Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni orang adil, kuat ingatannya. Dari usaha sahabat-sahabat baginda dalam hal penulisan hadis-hadis ini, ya, maka banyaklah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah terkumpul dalam tulisan pada masa hayat baginda. Jadi hasil daripada tulisan-tulisan, maka banyak hasil daripada hafazan ataupun hafalan-hafalan ini, maka banyak terkumpul hadisnya. Jadi terkumpul dua, satu dalam bentuk hafalan, satu dalam bentuk tulisan. Tapi yang paling banyaknya ialah
hafalan. Hafazan kita panggil. Baik. Kemudian bagi yang ada buku, dia lampirkan bagaimana sejarah ataupun penulisan hadis-hadis Rasulullah. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 23 ya. Okey. Saya baca sikit lampiran ya. Lampiran muka surat 23 tu, kita masih lagi dalam muka surat 20, tapi dia berkait dengan tajuk ini, iaitu bagaimana ya, lampiran yang lampirkan itu menyebut penulisan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai masalah penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman baginda, ada beberapa hadis yang melarang penulisan, yang melarang menulisnya, dan ada pula beberapa hadis yang mengizinkan. Jadi bila sebut tentang penulisan hadis ni, kata pengarang, ada masa hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang larang tulis. Ada masa Nabi suruh tulis. Jadi seolah berlaku pertembungan. Ada masa Nabi suruh, ada masa Nabi larang. Ada ta'arud, ada bersalahan. Sekali Nabi suruh, sekali Nabi larang. Maka dia cuba ketengahkan beberapa pandangan di sini supaya kita jelas bahawa apa yang dimaksudkan larangan di situ, apa yang dimaksudkan dengan surahan di situ. Okay, kalau kita lihat pengarang cuba ketengahkan antara hadis-hadis yang melarang itu ialah, yang pertama dia kata daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya janganlah kamu menulis hadis-hadis daripadaku, kata Rasulullah. Dan dengan yang demikian, sesiapa yang telah menulis daripadaku selain daripada Al-Quran, maka hendaklah ia memadamnya. Itu hadis yang larang. Tak boleh tulis kecuali Quran. Ini ada hadis, antara hadis yang melarang ya. Hadis yang kedua ya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri juga, katanya pada suatu hari kami sedang duduk menulis apa yang kami dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda keluar mendapatkan kami sambil bertanya, apa yang kamu tulis ini? Kamu tulis apa ni? Tanya Nabi SAW, tanya sahabat. Maka kami menjawab, para sahabat menjawab, kami menulis apa yang telah kami dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawapan kami itu, kata hadis ini, baginda telah bersabda, maksudnya, patutkah kamu menulis sesuatu yang lain bersama-sama dengan kitabullah, yakni Al-Quran? Tulislah kitabullah, yakni Al-Quran itu sahaja, dan bersihkanlah daripada yang lain. Maka kami pun mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kami tulis itu pada satu tanah lapang, kumpul hak mana-mana kami dah tulis dah, kata sahabat ni, kami kumpul tanah lapang, kemudian kami membakarnya. Setelah itu kami bertanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami menyampaikan hadis-hadis yang kami dengar daripada Tuan kepada orang lain? Jawab baginda Nabi, boleh. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh, tak ada masalah. Ini hadis kedua yang larang sahabat tulis hadis. Itu dua hadis. Yang pertama daripada siapa dia? Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, yang kedua daripada riwayat dia juga, Sa'id Al-Khudri. Dua-dua ni nak gambar pada kita Nabi larang. Nabi kata yang pertama padam, yang kedua kata jangan. Ya, sahabat pun bakar, hak mana ada dah tulis dia bakar. Itu hadis yang cerita tentang larang. Kemudian di sana pengarang cuba bawa lagi hadis yang mengizinkan ditulis hadis-hadis ini. Yang pertama
Hadis kita baca ni lah, hadis nombor 2 tadi daripada kitab Mastikah Hadis ni. Ya, hadis kedua yang diriwayatkan daripada, yang dikumpul, yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi, Imam At-Tirmizi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beroleh limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menguasai tanah suci Mekah Al-Mukarramah, tampillah baginda berpidato, baginda berkhutbah kepada orang ramai. Lalu bangun Abu Syah, seorang di kalangan sahabat ni, berkata, bolehkah tuan membenarkan sesiapa menulis untukku apa yang tuan sabdakan ini? Ya Rasulullah, baginda jawab, maksudnya tulislah kamu untuk Abu Syah. Jadi ada seorang sahabat tanya, bila sahabat Nabi berkhutbah, dia kata, Rasulullah, boleh tak kalau aku ambil seorang, siapa-siapa di kalangan mereka ini, di kalangan sahabat ini, orang yang menulis untukku? Kata siapa? Abu Syah ni kata, tulis apa yang kamu cakap. Nabi kata, tulis, tak ada masalah. Ini hadis yang kata Nabi benarkan, tulis hadis Nabi. Jadi 2 hadis. Hadis yang pertama, hadis kita baca malam ni. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga Imam Tirmizi tadi, iaitulah daripada Abu Hurairah mengatakan, bila masuk kota Mekah, Nabi berpidato, Nabi berkhutbah. Maka ditanya kepada Nabi, Nabi kata, boleh, cari orang penulis. Ada juga ulama bawa ketika hadis, itulah ketika Nabi cerita tentang Hajjatul Wada', peristiwa yang kita panggil haji yang terakhir, juga ditulis oleh para sahabat. Itu sandaran, ada yang disebut, ada yang hafal, ada yang tulis. Allahu a'lam, ya. Baik. Kemudian pendapat sahabat-sahabat Nabi, muka surat 24 ni, dengan adanya hadis-hadis yang melarang dan hadis-hadis yang mengizinkan itu, maka sahabat-sahabat Nabi tidak sekata mengenai masalah penulisan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kebanyakan mengharuskan dan telah pun menulisnya. Boleh, ada masalah. Kemudian pengarang bawa lagi pandangan pendapat alim ulama. Ya. Alim ulama dan ahli hadis telah menyesuaikan antara hadis-hadis yang melarang dan mengizinkan penulisan hadis ini dengan beberapa cara dan alasan. Jadi bila para ulama mutaakhir tengok ada sahabat yang tulis, ada sahabat yang tak tulis, ada sahabat yang hafal, ada sahabat yang tak hafal, ya. Kemudian ada hadis yang suruh, ada hadis yang larang, maka para ulama buat beberapa kesimpulan daripada peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama, dia kata larangan yang dimaksudkan, larangan Nabi tadi hadis itu adalah khas mengenai waktu turunnya Al-Quran. Masa turun Quran, jangan tulis apa-apa yang keluar daripada mulut Nabi. Sebab dia kata apa? Kerana dibimbangi Al-Quran akan bercampur aduk dengan yang lain. Jadi bolong orang kata. Turun Quran daripada Jibril alaihissalam kepada Nabi, Nabi juga baca. Dalam masa yang sama, mungkin Nabi lafazkan hadis-hadis baginda, Nabi juga sebut. Dan hadis-hadis yang mengizinkan itu pula adalah untuk keadaan yang tidak dibimbangkan. Maksudnya, masa turun bolok Quran dengan masa tu jangan tulis. Para ulama buat kesimpulan, Nabi larang masa tu ketika turunnya Al-Quran. Jangan tulis, sebab takut semabur, orang kata, takut bercelaru dengan ayat Allah, bercelaru dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau masa-masa tak ada campur aduk dengan penurunan Al-Quran, bukan masa turunnya Jibril bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Nabi terima daripada Jibril alaihissalam, ayat-ayat tadi, masa tu tak boleh. Selain pada tu, masa lain, saat itu, saat lain, tak ada masalah. Masa turun ayat Al-Quran, ketika turun ayat Al-Quran, Nabi larang tulis hadis-hadis Nabi. Tapi selain daripada masa itu, selain dari waktu penurunan Al-Quran itu, masa-masa lain, maka kata para ulama tak ada masalah. Sebab apa? Tak bercampur antara Quran dengan
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua dia kata, larangan tu khusus ya. Larangan itu adalah khas mengenai penulisan hadis bersama-sama Al-Quran pada satu masa, pada satu lembaran. Bolok situ belaka, dalam satu tempat maknanya. Dulu dia bukan ada kertas macam kita ni. Kadang-kadang tulis pada pelepah taman, kadang-kadang tulis pada kita panggil apa, kulit binatang. Jadi bolok situ belaka, Quran pun situ, hadis pun situ. Itu dia larang. Ya. Kerana biasanya mereka mendengar hadis-hadis yang menafsirkan sesuatu ayat Al-Quran, maka dengan itu harus mereka akan terlangsung menulis bersama-sama kandungan ayat itu. Lalu mereka dilarang dari melakukan yang demikian kerana ditakuti kesamaran. Jadi Quran ni bila turun, kadang-kadang bila Quran turun, Nabi tafsirkan ayat itu. Jadi bila sahabat dengar, dia tulis hak Nabi sebut yang bukan Quran tadi. Jadi larangan supaya jangan tulis, supaya takut bercampur bau dalam muka surat yang sama, tempat yang sama. Satu tulis Quran dah bahagian atas, contohnya bawah tu bila Nabi sebut tentang tafsiran pada hadis tu, yang disebut dalam kitab-kitab ulumul Quran sebagai tafsir ma'thur, tafsir yang ditafsirkan oleh hadis. Sebab Quran ni ada ditafsir oleh hadis. Kerana ayat Quran dia tak jelas. Yang menafsirkannya apa? Rasulullah. Ya. Ada ayat Quran ditafsir dengan ayat yang lain, didetailkan, diperincikan oleh ayat-ayat yang lain. Ada ayat Quran dia panggil tafsir bil ma'thur, ditafsirkan dalam bentuk maksud, tadilah dengan hadis ataupun ayat Quran. Yang kedua, tafsir-tafsir ini ditafsir oleh apa? Birra'yi, dengan pandangan para ulama yang tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Jadi ada dua, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka kitab Ulumul Quran tentang ilmu-ilmu Al-Quran, dia kata tafsir ada dua. Satu, tafsir bil ma'thur, iaitulah ditafsir oleh hadis, ditafsir oleh ayat Al-Quran. Yang kedua ialah tafsir birra'yi, diterang, dijelas, diperincikan ayat tadi dengan pandangan para ulama, tokoh-tokoh agamawan, para ilmuwan, para alim ulama tentang ayat itu berdasarkan hujah-hujah syarak yang tidak bercanggah dengan agama, yang tidak bercanggah dengan Quran, yang tidak bercanggah dengan hadis. Jadi hal yang kedua ini ialah apabila turun ayat Quran, Nabi tafsir. Tafsir itu disebut sebagai hadis, maka dilarang. Itu maksud larang, jangan wis mabur ayat Quran dengan tafsiran tadi, hadis Nabi tadi. Itu yang kedua. Ya. Kemudian tentang hadis-hadis yang mengizinkan pula, maka itu hanyalah untuk ditulis dalam lembaran yang berasingan dan tidak mengandungi suatu daripada Quran. Jadi kalau nulis setempat, satu muka surat setempat, larang, kata para alim ulama. Tapi kalau dia berpisah, lembaran yang lain, katalah muka surat lain sini, hak ni muka surat lain, tak sekali, bukan muka surat yang sama, bukan pada tempat yang sama, maka tak ada masalah. Yang dilarang ialah duduk-duduk sekali, sebab takut bercampur dengan Quran dengan hadis tu dalam satu muka surat sekali, itulah dilarang. Kalau tempat lain-lain, Quran lain, hadis lain, tak ada masalah. Ini kata pandangan yang kedua daripada para ulama. Baik. Saya cuba habiskan poin ni sikit lagi ya. Yang ketiga, sebenarnya saya ada beberapa pandangan tentang kesesatan orang yang menolak hadis ni, dipanggil golongan anti hadis. InsyaAllah kalau tak sempat malam ni, saya akan sambung pada minggu akan datang. Di Malaysia ni dipelopori oleh Kasim Ahmad. Tok guru dia siapa, tuan-tuan? Rashid Khalifah, yang hidup di Amerika, asal orang Arab, keturunan Arab, banyak berlaku penyelewengan. Dialah perkenalkan antara kepercayaannya tidak percaya pada seksa kubur, tudung
aurat tak ada pada perempuan. Kemudian ada ayat-ayat yang daripada surah Baqarah itu yang tidak dimasuk sebagai ayat Quran, sesat dan telah diisytihar oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor, dia adalah ajaran sesat. Kita akan tengok kalau sempat ya. Itu lebih detail lah. Cuma saya nak sebut di sini supaya kita faham kenapa berlaku ada yang larang hadisnya, apa dan ada yang suruh. Jadi pandangan yang kedua tadi kita dah jelas. Kalau di tempat yang sama tak boleh Quran dengan hadis. Tapi kalau hadis tempat lain, Quran tempat lain, kata ulama tak ada masalah. Jadi timbul isu hadis larang itu bila setempat. Yang Nabi suruh itu bila tidak tempat yang sama. Baik, yang ketiga, bahawa larangan itu adalah khas mengenai tulisan wahyu Al-Quran yang biasa mereka tulis dalam lambaran surat untuk disimpan di rumah Nabi SAW. Oleh itu, kalaulah mereka diharuskan menulis hadis-hadis secara Al-Quran, akan bercampur bau dengan yang lain. Tetapi selain daripada itu adalah diizinkan. Jadi tujuannya khusus saja wahyu itu biasanya mereka tulis dalam lambaran surat ataupun tulisan tertentu untuk disimpan, maka boleh. Yang keempat, bahawa larangan itu adalah bagi orang yang dipercayai terselamat daripada lupa. Larang itu orang yang dipercayai terselamat daripada lupa dan dipercayai tentang kekuatan ingatan menghafalnya. Maknanya orang yang bukan pelupa, kekuatan dia ingat bagus apa semua itu tak ada masalah. Serta ditakuti akan bergantung bulat-bulat kepada tulisan apabila ia menulisnya. Sebaliknya diizinkan bagi orang yang ditakuti lupanya. Mana kalau orang bimbang lupa, tak ada masalah itu dia. Tapi kalau orang ada kuat dah, susahlah dengan hafalan dia. Dan yang kelima, yang terakhir pandangan lampiran ini, hadis-hadis yang melarang itu mungkin kata para ulama sebahagian daripada hadis-hadis yang telah dimansuhkan, maknanya yang telah dibatalkan. Mungkin hak larang tu terbatal. Ini pandangan para ulama. Oleh hadis-hadis yang lain yang memberi keizinan untuk menulisnya. Boleh jadi pada mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menulis sabda-sabdanya, kemudian baginda memandang patut ditulis kerana diketahui bahawa hadis-hadis semakin sehari makin bertambah jumlahnya dan tak dapat dihafal. Ratus ribu tuan-tuan. Hadis ni bukan 1,000, 200,000. Kalau tuan-tuan buka buku mustalah hadis, dia cerita detail. Ada pangkat-pangkatnya. Orang hafal ni sekian berapa, orang hafal ni sekian berapa. Masing-masing ada pangkatnya. Baik. Itu kita baca lampiran. Baru poin yang pertama tadi, muka surat muka surat 19. Saya rasa waktu semayang pada nak masuk. Jadi yang penting bagi kita kesimpulan pada malam ini, hadis ni bagi tahu kepada kita apa yang Nabi sebut itu hakun, benar berlaku. Sebab ada bila Nabi kata, bila hadis sebut dalam bila ada sahabat bagi tahu, kemungkinan Nabi tak stabil emosi ni. Sebab ada masa dia suka, ada masa dia tak suka, takut dia cakap tu silap. Dia bukan manusia biasa. Ada hadis menyebut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan dia bercakap itu adalah wahyu daripada Allah ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan manusia biasa, dia adalah kekasih Allah. Jadi hadis ini menafikan kelemahan Nabi dari sudut percakapan dan disebut sebagai hadis, menolak dakwaan itu. Dan yang kedua, kita fahamlah bahawa larangan ataupun suruhan itu ada tempatnya, ada kedudukan dan ada takdirnya. Yang ketiga, memberi gambaran kepada kita bahawa Islam ini kesinambungan syariatnya, kesinambungan hukum hakamnya jelas, tak terputus. Seperti dakwaan daripada golongan anti hadis yang kata tak ada sandaran, yang dikatakan itu khurafat, itu reka cipta, tidak betul. Sebab dalam hadis dipanggil ada sanad kesinambungannya. Semua orang yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahih itu, terutamanya hadis Bukhari, yang hampir kepada benarnya seolah selepas Quran tu Bukhari, kata para ulama, mana tidak ada terputus riwayatnya. Sebab tu kalau kita baca hadis-hadis, ada hadis dhaif, ada yang dikaitkan dengan hadis munkar dan sebagainya, itu apabila periwayatnya dhaif dan periwayatnya ada banyak kelemahan. Adapun hadis Bukhari, Muslim dan yang kita baca yang sahih itu
sandaran orang yang nakal, orang yang bawa hadis itu tidak terputus. Maknanya hadis itu sungguhnya sah. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu malam ni, insya-Allah tersambung pada minggu depan beberapa perkara yang berkaitan dengan hadis juga. Insya-Allah kita bentang kesesatan-kesesatan yang ada pada golongan anti hadis dan perkara yang berkaitan dengannya dan apa sikap kita. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta